Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita meneruskan sesi akhir 2.15 dan insya-Allah berakhir maksimum 4.15. Untuk sesi ini kita ingin recap dahulu, lihat kembali kepada dua sesi awal yang telah pun kita ikuti sebagai pengenalan bagi program TOT Intensif Quran. Jadi mungkin sebelum kita menunggu rakan-rakan kita sampai ini, ada review ya, apakah yang diperoleh daripada sesi yang pertama dan sesi yang kedua sebentar tadi. Jadi saya serahkan Zaim, kita ada mic ya. Kita bawakan kepada siapa yang sudi berkongsi apa yang kita dah belajar setakat ini untuk sesi 1 dan sesi yang kedua, insya-Allah. Silakan, kanan kiri, silakan Ustaz Umar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lalu terima kasih Yayasan Ummi dan Ustaz yang memberi peluang untuk saya hadir program ini. Lalu daripada sudut pandangan saya yang mana walaupun saya ada latar belakang belajar ilmu balaghah dan juga ilmu-ilmu yang lain, tetapi daripada cara susunan yang Ustaz susun, sebenarnya dia lebih sistematik dan dia sebenarnya memang pada waktu itu orang yang tidak ada asas bahasa Arab pun sebenarnya pada waktu itu tidak perlu untuk risau. Sebab cara susunan dia jelas, tadabbur itu apa, tadzakur itu apa, dan dia tidaklah pada waktu itu lebih detail seperti tafsir dan sebagainya. Dan 8 level itu yang saya nampak sebenarnya satu susunan yang sangat menarik dan tidak pada waktu itu membebankan untuk orang yang langsung tidak ada asas sama ada tafsir dan sebagainya. Dan saya suka yang poin yang Ustaz sebut tentang tadabbur dan tadzakur. Sangat jelas dia apakah tadabbur, apakah tafsir kalau yang lebih detail, dan juga apakah tadzakur. Dan dia sebenarnya untuk diri kita lebih berbanding daripada pada waktu itu untuk kita lihat kelemahan orang ataupun keburukan orang dan sebagainya. Lalu kaedah dan juga sistem dia sangat menarik. Itu bagi pandangan saya. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih ucapkan Ustaz Umar berkongsi apa yang kita belajar daripada sesi yang pertama dan sesi yang kedua ya, bagaimana struktur yang dibina ini merujuk kepada sumber turath, sumber yang lama daripada kitab-kitab yang lama itu perlu dibuka ya, tapi dalam masa yang sama ialah kita pun nak cuba memahami orang-orang terdahulu, alim ulama dahulu berfikir, menyusun dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkinlah kita taklah setinggi mereka ilmunya itu, tetapi kita mula ya, sedikit demi sedikit, harapnya kita menuju ya lebih dekat dengan Al-Quran. Baik, satu feedback apa yang kita belajar sesi pertama, sesi kedua daripada kanan saya ada kesimpulan ke ya, ataupun ada kritik pun boleh, tak ada masalah ya. Sila, ada yang nak berkongsi? Ini untuk petang-petang punya aktiviti ni ya. Mana tahu ada yang dah terlupa dah apa yang kita lihat dua sesi yang pertama tadi. Kita jemput daripada barisan inilah. Letak je mic, nanti Zaim, mic tu akan diangkat balik. Okey, silakan. Itu namanya Pak Sawan. Okey. Oh, ya, mic tu dah sampai sana. Kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Daripada tadi sampai ke tengah hari, apa yang menendang dan menyepak saya, yang menampar saya, itu bahasa saya lah. Dia membuka satu ruang. Bila Ustaz sebut pasal Allah pilih tu, dan bila sampai dekat sini Allah pilih, masa Ustaz ada tadabbur surah As-Sajdah hari tu pun ada juga tentang benda yang sama. Jadi dekat sini
memberikan satu kesedaran yang sebenarnya pentadabbur ni dia bukan sekadar nama, tapi dia ada satu tugas khas yang pada saya sendiri sebenarnya dia membawa kepada satu kesedaran yang kita ada tugas pada skop masing-masing, pada mungkin bidang pekerjaan masing-masing. Dan dekat sini saya rasa macam bukannya kecil, saya rasa macam, kalau saya kata kecil saya besar sebenarnya, tapi saya rasa macam siapa, Ustaz Ridwan tadi kan, dia kata macam dia tak tahu apa. Saya rasa dekat sini adalah satu titik permulaan untuk saya lagi gali diri, dan dekat sini saya harap menjadi satu asbab kebaikan untuk kita lebih kenal diri kita, lebih baiki diri kita, dan untuk kita lebih menjadi asbab kebaikan untuk orang lain juga. Okey, baik, terima kasih. Tadabbur adalah salah satu daripada disiplin ilmu, ya, yang sebenarnya adalah milik ataupun tanggungjawab kita bersama Al-Quran, dan juga untuk kita memudah cara bagi masyarakat, ya. Itu antara perkara yang kita belajar bersama daripada ayat sebentar tadi. Kitab diturunkan daripada Allah, kan, anugerah kepada seluruh manusia, dan bila ada tadabbur itu, kalau ada orang yang tak ada akses kepada tadabbur, maka kalau kita ada akses, kita ada kemampuan sedikit belajar dalam masa 6 bulan ini, maka itulah motivasi kita untuk membantu ahli keluarga kita, kepada masyarakat kita yang ada. Harapnya kita masih lagi sebagai muzakkir. Ya, kalau kita tengok surah Al-A'la itu, awal sekali bermula dengan suruhan daripada Allah, sabbihis marabbikal a'la. Boleh tak kita minta Ustaz Amru memimpin bacaan surah Al-A'la, kemudian kita tengok ada 2 perkataan amar ataupun arahan daripada Allah. Basically itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ustaz Amru memimpin bacaan. Macam pagi tadi kan, memimpin bacaan. Oh, dah ada mic. Yang lain boleh buka surah Al-A'la dan kita baca bersamalah, baca bersama dengan Ustaz Amru, dan nanti kita akan cuba tadabbur sikit level 1. Silakan. Baca direct ke? Baca terus, dan yang lain boleh ikut sekali, ya, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ustaz Amru baca terus dan yang lain pun ikut sekali satu masa. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ayat yang pertama dan ayat yang ke-9 yang kita ingin beri perhatian selain daripada ayat-ayat lain daripada surah Al-A'la, ya. Surah yang pertama ataupun ayat yang pertama Allah memberi
arahan, ya. Sabbihis marabbikal a'la, ya. Iaitu Allah suruh kita bertasbih kepada dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi, ya, yang maha tinggi. Jadi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan tasbih, 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 tasbih dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu, bukan nama Allah pun, dengan nama Tuhanmu. Mengapa dengan nama Tuhanmu, bukan dengan Ismillah, ya, bukannya Sabbihismillah? Kerana kita dah bincang tadi, Rabb itu adalah satu perkataan yang strong. Bila Rabb mesti ada hamba, maka saya kena mula. Jumpa perkataan Rabb saja mula dah kena merendah diri bahawa saya tak layak mempersoalkan ataupun memberi nama yang tidak sesuai kepada Rabb. Ya. Ada perkataan dia boleh je sabbihi ataupun sabbihi rabbik, kan? Tapi ada perkataan ismi kat situ. Isim itu maksudnya apa? Nama dia lebih kurang mudah ceritanya. Kalau ayah hantar kita ke asrama, kan? Ayah kata jaga nama ayah elok-elok. Kan? Ataupun jaga nama keluarga kita elok-elok. Yang ini jaga nama Allah elok-elok. Satu perjuangan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama. Pada ayat yang ke-9, apakah ayatnya? Fadzakir in nafa'atid dzikra, ya. Berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu adalah zikra, ya. In nafa'atid dzikra, peringatan itu memberi manfaat, ya. Jadi tugas kedua Nabi selain daripada bertasbih memuji Allah, tugas Nabi adalah untuk mengingatkan. Ya, fadzakir in nafa'atid dzikra, sambungannya sayadzakkaru man yakhsha. Tazkirah ini sebenarnya dia akan memberi kesan kepada orang yang yakhsha, yang tak yakhsha, yang tak takut, yang tak ada terkesan pada hati, ya. Bila orang cakap dia selamba je, maka orang ini tidak akan dapat manfaat daripada tazkirah. Tapi Allah beritahu bahawa Nabi Musa pun kena beri tazkirah kepada Firaun dalam surah lain, ya. Liman yakhsha, harap-harapnya dia akan tunduk, ya. Tetapi kita tahu pun Firaun, cuba bayangkanlah, Firaun dah memang kejam tu pun, ya. Kalau ikutkan tak payahlah, kan. Doa jelah laknat ataupun tak ada harapan. Tapi rupa-rupanya cara Allah mendidik Nabi Musa ialah bila dah makin dekat dengan Allah, makin lagi kita ini memberi harapan kepada perubahan. Ya, konsisten apa yang kita bincang pagi tadi, kan. Orang yang makin lagi bersama dengan Al-Quran, makin ada harapan kepada orang lain berubah. Pada diri pun sama, kan. Pasal kalau harapan tu habis, tuan-tuan, mudah cerita, tuan-tuan, kalau katakan dalam keadaan banjir kan, tenggelam air, kemudian dapat call bomber, ya. Bomber cakap 30 minit daripada sekarang kami sampai. Pada waktu itu apakah kesan bila kita tengok air makin naik, lepas bila kita tahu ada 30 minit lagi, ada harapan ke tak ada harapan? Ada harapan, kan. Maksudnya nanti akan datang penyelamat dan kita pergilah. Tetapi kalau katakan ketika kita call itu, kami akan datang tit terus habis bateri telefon mati. Waktu itu kita tak tahu berapa minit akan sampai, mungkin bomba tu dah dekat dah pun. Tapi kita tak ada maklumat dan tak tahu berapa minit sampai. Waktu itu ada harapan ke tak ada harapan? Tak ada harapan. Tak tahu bila ni, kan. Tunggu naik air selesai. Ya. Jadi bercakap tentang harapan ini amat penting dalam hidup zaman era sekarang ini. Ya, bila kita tak tahu apakah, bilakah perubahan ke apa-apalah ujian yang berlaku dalam hidup kita yang akan berubah, tetapi ada satu, dia bukan 30 minit ke 20 minit, tetapi harapannya datang daripada siapa? Rabbik. Kan? Tuhan yang selamatkan bumi ini, Tuhan yang samalah yang akan memberi harapan. Boleh, kan? Kalau tak boleh pun, maksudnya Allah handle, bukan kita yang uruskan. Jadi itu antara perkara yang melatari pada program kita ini. Maksudnya kita ini nak banyakkan bertasbih, ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi ayat yang ke-9 itu adalah fadzakir in nafa'atid dzikra. Dzikra itu maksudnya memberi kesan yang besar. Zikra, ya. Jadi tugas kita buat itu sahaja. Bahagian yang lain itu kita serahkan kepada Allah. Itu sebabnya tasbih dan fadzakir ini kena selalu bersama. Pasal kalau tidak, ya, contoh surah Yasin, kan, di hujung itu apa?
Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sebelum itu kun fayakun kan. Itu adalah ayat dakwah, ayat menyampaikan. Tak kisahlah dalam rumah ke, untuk anak ke, untuk suami ke, untuk isteri ke, untuk apa ke, sama aja. Iaitu kita perlu bertasbih. Pasal tasbih ini menyebabkan kita sucikan Tuhan, serahkan pada Tuhan. Ya. Kalau tidak, kita akan sentiasa rasa saya beri ni cukup terbaik ke, memberi kesan ke, apa ke, stress out. Pengalaman saya jadi trainer, jadi motivator ke, apa sebagainya. Kalau kita, orang ni nak dengar apa ni? Ada VIP kat depan ni, kan? Alamak, saya dah bersedia ke tak? Dia boleh bergetar mic tu, kan? Basah mic ni. Pasal apa? Pasal kita asyik fikir orang kat depan ni nak cakap apa ni, entah-entah dia ni pandai ni kan, VIP, menteri kat depan. Tapi rupa-rupanya bila kita bersama dengan Al-Quran, bila faham, sebenarnya saya buat je lah. Kan? Saya akan buat yang terbaik, tapi saya kena gantungkan pada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Subhanallah Taala itu penting perkataan tersebut. Baik. Jadi kita nak teruskan pada sesi kali ini bagaimana kaedah penyampaian. Konten kita bercakap tentang tadabbur level 1 telah kita bincangkan. Tuan-tuan akan sambung pada hari Isnin nanti ketika kelas tutorial level 2, level 3. InsyaAllah bulan ini tuan-tuan akan menyiapkan minimum 10 canvas. 10 canvas. Apa canvas nanti akan diberikan secara soft copy oleh Ustaz Hafiz akan maklum. Jadi hari Isnin bersedia untuk full timers pukul 9 sampai pukul 12. Part timers pukul 9.30. Sekali lah full timer pun akan ada kelas malam juga sekali. 9.30 hingga 10.30 malam itu untuk belajar. Ya, mungkin ada tertanya, apa beza kalau saya ikut pagi dengan ikut malam sekali? Pagi itu sekali dengan vocab, ya, vocab iaitu perbendaharaan kata yang 900 itu ada kelas-kelas tersebut. Malam itu kita fokus kepada apa yang saya sampaikan di sini, dia akan extended sahaja dengan contoh-contoh, dengan homework apa sebagainya pada waktu malam. Jadi vocab ke ataupun kemahiran tambahan itu kita beri pada waktu pagi. Tak apa, untuk part timer okey. Yang penting tuan-tuan dapat kemahiran yang kita sedang bincangkan sekarang. Baik. Kita nak berbincang tentang kaedah QTT dan REW, bagaimana kita nak menyampaikan, bagaimana Al-Quran disampaikan. Kita tengok dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Pendek saja ayatnya, ayat yang ke-17 daripada surah Yasin. Dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas nyata. Balaghul mubin. Itu adalah keyword dalam penyampaian. Sama ada tuan-tuan nak menulis, nak buat research, nak bercakap, ya. Tugas-tugas Rasul pada zaman dahulu dalam surah Yasin, wa ma alaina illal balaghul mubin. Yang kita nak beri perhatian dua perkataan tersebut, al-balagh dan juga al-mubin. Apa maksud al-balagh? Yang boleh sampai, yang boleh sampai, dan al-mubin yang jelas nyata, yang jelas nyata. Jadi ini adalah dua dalam satu ketika penyampaian bagi full timers, part timers, nak bercakap, nak bagi tazkirah, ya. Ketika kita dah ada konten itu merujuk kepada al-mubin. What? Apa yang nak disampaikan? Yang itu teruslah kita belajar, ya. Bila kita sudah ada al-mubin, dia juga perlu ada al-balagh, iaitu how, bagaimana ia disampaikan, ya. Kali ini kita tengok secara ringkas sahaja, kemudian nanti kita akan pergi lebih jauh lagi. Baik. Saya menyampaikan dengan jelas nyata, kami menyampaikan dengan jelas nyata, kami tidak menyampaikan kecuali dengan jelas nyata. Lebih kuranglah tu. Kan? Kita harapkan daripada program ini semua mencapai standard ini ketika bercakap, okay, ataupun ketika meeting, ketika menyampaikan ucapan, ketika berborak, kita nakkan kaedah jelas nyata. Ya, jelas nyata. Baik. Jadi bagaimana prosesnya itu? Sebelum kita masuk kepada apa yang bukan al-balagh dan apa yang bukan al-mubin, ini kita akan tengok sebentar nanti. Saya nak sentuh dahulu tentang sekejap ya.
Okey, tak apa. Saya sentuh dulu tentang al-balagh, ya. Apa yang bukan al-balagh, apa yang bukan good how, ya, kaedah yang bagus. Yang pertama ialah kalau kita cuba untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang seperti itu, yang mesti kita faham secara betul lah, ya. Contohnya, tuan-tuan sekalian, sila kosongkan pemikiran sekarang. Ya, itu kaedah yang bukan balagh. Okey, pasal sebenarnya ketika Nabi bercakap dalam hadis-hadis, kita perasan Nabi tak pernah suruh kita kosongkan pemikiran. Ya. Ini kaedah, terutama siapa-siapa yang ikut TOT, kaedah public speaking, ada setengah yang menggunakan kaedah sila kosongkan pemikiran. Kan? Tapi kita faham pun sebenarnya kita mampu tak kosongkan pemikiran? Tak mampu, ya, tak mampu. Jadi bab kosongkan pemikiran ataupun bayangkan okey, tapi bayangkan perkara yang diizinkan di dalam al-Quran, okey. Ya. Tapi jangan bayangkan apa? Contohnya, kita bayangkan ataupun fokuskan pada perkara yang kufur. Tahu perkara yang kufur? Encik nak selesaikan masalah, cuba bayangkan apa yang berlaku 5 tahun lepas, masalah dengan suami. Wah, kan? Dia trigger untuk perkara kufur. 5 tahun lepas, apa perkara yang suami ataupun isteri, puan ataupun tuan sakitkan hati? Senaraikan 100, memang makin lama makin sakit hati. $200 muncul, okey. Pasal apa? Pasal perkataan ini dia amat penting, tuan-tuan, ya. Jadi kaedah ataupun sesi ini saya sampaikan sikit. Bulan depan kita cuba praktikkanlah, ya. Hari ini dia punya teori je lebih. Kemudian pada bulan depan nanti kita dah boleh tengok kepada bagaimana masing-masing bercakap. Bulan ini saya banyak bercakap sikitlah, ya, insya-Allah. Baik. Jadi itu contoh, ya, contoh. Bayangkan, tapi kena buat sedikit disclaimer kat situ. Bayangkan benda yang tak bagus, yang disclaimer, yang kufur, ataupun fokuskan pada benda yang kufur, maka itu tidak dibenarkan. Kadang-kadang buat perkara tersebut pasal nak jadi kreatif, kan? Nak menarik perhatian. Saya punya penyampaian menyebabkan orang menangis terisak-isak, mengambil tindakan untuk menumbuk suami dia selepas itu. Ya. Dan mengapa ini perlu diberi perhatian? Kerana Allah menyatakan dalam surah Ibrahim kita kena bersyukur, maka Allah akan tambah. Wala in kafartum, jika kamu kufur, azab Allah itu syadid. Maksudnya kita jangan ajak orang untuk kufur. Nampak, kadang-kadang kita rasa macam tak ada apa kot, kan? Adik ada masalah ke? Okey, cuba bayangkan apa 3 kesalahan ayah yang dibuat selama ini yang sukar dimaafkan. Kan? Kalau katakan dia trigger bawa kepada solusi, okey juga. Ya, kadang-kadang dia hanging. Ya. Dia macam tergantung. Maka itu kena diberi perhatian. Jangan tuan-tuan sekalian praktikkan, walaupun mungkin ada yang ikut NLP ke apa sebagainya, itu kaedah yang bagus-bagus, yang tak bagus kita ketipikan. Yang pertama. Yang kedua, kita extension tadi, ya. Buka ruang kufur, besarkan masalah dengan orang lain. Ya, bayangkan apakah yang berlaku 5 tahun lepas, ya, gabungkan itu, maka itu bukan al-balagh, walaupun rasa macam sesi itu adalah sesi yang nampak berkesan. Yang ketiga, kecilkan syukur, besarkan pendustaan. Istilah satu lagi, pendustaan. Ya. Nafikan. Macam mana? Contohnya ialah, cuba tengok pada dewan ini. Kan? Apa benda lagi yang tak kena pada dewan ini? Ya. Adakah ini yang terbaik yang boleh dibekalkan, ataupun sebenarnya kita ada lagi yang lebih baik? Dia cuba untuk membawakan nilai, menafikan. Sebenarnya fokuskan pada syukur dahulu, ya. Walaupun kita rasa okey apa untuk construction apa ataupun untuk constructive comment, itu kalau dalam sesi brainstorming, kan? Memang hotel ini panggil kita jadi konsultan untuk apa lagi yang boleh kita baiki. Itu okey, tuan-tuan, ya. Tapi tiba-tiba je, kan? Tiba-tiba saja kita bawakan apa lagi perkara yang kita kena buat hari ini. Kita nak menghargai dan juga tidak menghargai, kita terus bawa topik kepada dewan ini contohnya, ya. Itu baru contoh. Kalau contoh lain macam mana?
dalam hubungan, dalam keluarga, dalam kehidupan, ini juga yang perlu diberi perhatian. Nombor 4, blame game. Tuan-tuan pernah dengar istilah blame game? Blame game ini adalah menyalahkan. Ya. Senaraikan mengapa tuan-tuan tidak pandai tadabbur sampai sekarang. Nanti cakaplah, ayah saya ni dulu tak ajar saya bahasa Arab, saya ni dihantar sekolah Inggeris, saya ni diajar taranum je oleh ustaz, ustaz tak perkenalkan tadabbur, padahal ayat 29 tu 1400 tahun lepas dah ada, sampai sekarang baru saya dengar di hotel perdana. Gitu kan. Dia pergi salahkan orang-orang terdahulu. Orang terdahulu dah buat macam-macam dah, alhamdulillah, ya. Bila masanya kita dapat belajar tadabbur, kita pun terus bersyukur, ya, terus baiki, tapi jangan salahkan orang sebelum ini. Dulu Ustaz ni Aziz dulu sebelum dia meninggal, mengapa dia tak ajar tadabbur ke bumi Kelantan? Contohnya lah kan. Kan bahaya tu kan. Orang-orang terdahulu dah buat kerja dia, ya. Maka sekarang kita buatlah kerja kita. Ya, mungkin istilahnya berbeza, pendekatan berbeza, tapi poinnya apa? Kadang-kadang orang pasal nak mencari populariti. Ya, nak bawakan tajuk-tajuk, poin-poin menarik, kadang-kadang dia cuba untuk menggunakan pendekatan nombor 4. Baik. Nombor 5. Guna muzik lebih daripada fokus Quran. Ini kena jaga-jaga juga. Kan? Apatah lagi kalau katakan baca Quran dengan muzik. Baca Quran dengan muzik. Tuan-tuan pernah dengar ke ada orang baca Quran dengan muzik? Tak pernah kot. Baca ni, lepas tu belakang ada muzik kitaro. Saya ada je muzik kitaro tu kan. Okey. Tapi saya tak boleh ni. Poinnya ialah apa-apa ayat Quran kita maintain bacaan, dan alhamdulillah bila ada Quran time saya berkenalan dengan Ustaz Tirmizi. Saya tahulah ada taranum, tapi bila saya banyak berinteraksi dengan taranum ni, rupanya itu dah cukup sebagai muzik terbaik kan. Melodi terbaik berbanding dengan nak pasang alat muzik. Saya ada kawan yang dia sembahyang, dia sembahyang sunat pakai muzik kitaro. Pasal apa? Nak bagi khusyuk. Pasal dia pergi satu program training. Program training tu bila pasang muzik, dia menangis teresak-esak dan dia lebih khusyuk. Mengingat pada Allah. Jadi akhirnya dia kata sembahyang fardu dia tak buat. Dia buat ketika sembahyang sunat. Kan? Dia kata untuk apa ni? Dia kata pasal kalau tidak dia tak fokus. Tuan-tuan pernah tak fokus dalam sembahyang? Nak cuba muzik? Okey. Tuan-tuan tak ni lagi, tapi bila dia cakap gitu kata, dan yalah kawan saya tu bila dia dah begitu, dia akhirnya dia bawa pula kepada, dia pernah seminggu atau 2 minggu dia masuk Kristian, dia keluar agama kejap. Pasal dia, jiwa dia itu mudah sangat brittle, dia terlampau rapuh sangat, ya. Sehingga kan dia perlu dibelai dengan muzik, bukannya dengan Al-Quran. Quran ni power dah, tapi dia rasa macam tak ada feel. Kan? Jadi dia sempat, saya dapat tahu dan saya cuba berhubung dengan kakak dia apa sebagainya, akhirnya dia kembali balik. Sekarang Islam baliklah semula. Tapi nak ceritanya, hati manusia ini kita kena jaga-jaga juga tuan-tuan ya. Memang milik Allah SWT, tapi kita harapkan kita jaga yang terbaik. Baik. Ini adalah apa yang bukan al-balagh. Apa yang bukan al-mubin? Guna perkataan sendiri lebih daripada kandungan ilmu Al-Quran. Ya. Maksudnya idea yang nak disampaikan itu adalah idea daripada kita berbanding dengan apa isi yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, bagaimana untuk kita merdeka? Contohnya, kita perlu merdeka dengan kita memastikan kereta kita ada 3 biji. Satu untuk suami, satu untuk isteri, satu lagi bersedia untuk anak kita 20 tahun daripada sekarang. Okey ke tak okey? Point tu. Macam lawak sikit lah kan. Tapi kalau orang betul pitchingnya, pasal bercakap ni dia ada dia punya conditioning dia. Ya. Dia conditionkan orang, tuan-tuan, rasanya umat Islam ni patut kaya ke patut miskin? Kaya. Bayar zakat ke tak bayar zakat yang dituntut? Bayar zakat. Kalau ada 3 kereta dengan 1 kereta, mana lebih bagus? Mana yang lebih kaya sebenarnya? 3 ke 1? Dia mulalah. Satu tak cukup kaya. Kita kalau boleh 1 tu zakat kan, 2, dia mula pengaruh orang.
Tapi kita rasa macam, ini mana dia dapat dia punya idea ini. Once tuan-tuan dah pegang mic ini, tuan-tuan boleh manipulate orang lain sebenarnya. Itu sebabnya awal tadi kita dah bincang kan, bahawa kalau bukan daripada Al-Quran sebagai sumber ilmu, maka kita boleh buat teori macam-macam. Ya, teori macam-macam. Dan itu bukan mubin, yang pertama. Yang kedua, konsep kemahiran bersama manusia yang tidak asas di dalam Al-Quran. Konsep ataupun kemahiran bersama manusia yang tiada asas di dalam Al-Quran. Contohnya ialah macam mana? Ada tak kemahiran yang pelik yang boleh diwujudkan oleh manusia? Ada je orang cakap, kalau tuan-tuan nak lebih khusyuk dalam dengar tadabbur ini, terutama pada pukul 2:30 petang, ialah menari sambil bertadabbur. Contohnya. Pasal kinestetik. Tuan-tuan pernah dengar istilah kinestetik? Kalau anak-anak tu, kalau kita suruh dia ngantuk, marilah kita menari sambil bertadabbur. Untuk memastikan tuan-tuan bergerak, tak adalah mengantuk seperti ada sebahagian daripada kita. Contohnya kan, penceramah tu siap perli lagi. Okey, saya bangunlah ni. Kan? Okey ke tak okey macam tu? Tak okey. Nampak macam okey, tetapi okey. Jadi harapnya tuan-tuan bila dah jadi penceramah, dah jadi trainer ke konsultan pada masa akan datang, kena jaga-jagalah. Ya, mic ni dia berhantu sikit. Ya. Kalau dia tidak dijaga dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, maka macam-macam perkataan boleh. Itu sebabnya konsultan ataupun penceramah ada yang buat program motivasi, kan? Dia pergi celup pelajar lelaki, pelajar perempuan dalam satu kolam yang sama, pasal dia kata ini satu ujian. Kan? Dan kalau awak tak setuju, awak cakaplah mengapa awak tak cakap pada saya, kan? Awak ini lemah. Dia pergi pressure pula orang tersebut. Rupanya dia justify dengan kata ini adalah modul kehidupan. Sebenarnya yang boleh menguji manusia siapa? Allah. Kita tak layak untuk menguji manusia. Ujian dalam peperiksaan tu okeylah, kan? Ini ujian yang mencapai kepada keimanan, kan? Kita kata pada semua peserta, sila turun ke bawah dengan menggunakan kaki dan tangan. Contohnya. Pasal apa? Pasal kalau itu pun tak boleh lulus, macam mana nak lulus? Tadabbur tazakur. Contohnya kan. Kata, okey lah. Bagi setengah orang yang dia taksub ataupun percaya, dia rasa okeylah, saya nak belajar tadabbur ni, kan. Ustaz Fazrul pun dah Quran time, kan. Takkanlah dia nak cakap perkara yang pelik-pelik, kan. Tetapi tuan-tuan sekalian, perkara ini yang kita minta lindungi, jangan sampai kita ataupun geng-geng kita terlibat dengan perkara-perkara tersebut. Okey. Baik. Yang ketiga, tidak highlight Quran dan Allah, tetapi highlight pendapat sendiri dan diri. Ya. Pengalaman saya, cerita saya, tuan-tuan kalau nak belajar tadabbur, ikutlah kaedah saya. Begitu kan. Ya, pasal pengalaman saya menunjukkan begini. Asyik saya cerita saya. Cerita Nabi, cerita Allah, cerita ayat Qurannya itu, surahnya kurang. Dan itu biasa berlaku dalam penceramah-penceramah motivasi, kan. Saya dulu anak kampung pun boleh dapat 10A. Kalau awak anak bandar, dia pressure, kan. Kata anak okey. Kalau begitu, kan, belilah pil minda saya. Kan, okey. Semua orang beli. Tuan-tuan nampak kan betapa apabila terlibat dengan dunia pengucapan ini, maka kita kena bertanggungjawab, dan itu sebabnya wama alaina illal balaghul mubin. Ya. Baik. Keempat, guna sumber tidak sahih ataupun tidak disahkan. Ya. Tuan-tuan, kita kena ingat kisah yang berlaku bagaimana Saidina Umar, kan, ada anak perempuan dikambusnya ke dalam lubang, kan. Ini Saidina Umar. Sebenarnya betul ke cerita tu ataupun tak betul? Kena cek dahulu sumber baru cerita. Kalau tak betul, memang dah berusaha dah pun, ya. Tetapi kerana nak cerita punya pasal kan storytelling menarik. Orang kan nak dengar cerita. Itu kita beri perhatian. Itu sebabnya kalau tuan-tuan ada cerita, verify dulu. Ataupun beritahu awal-awal, cerita saya ni cerita dongeng. Beritahu awal-awal, kan. Contohnya yang apa? Yang tangan apa? Ada yang dia sentuh orang tu jadi emas tu, kan. Okey. Akhirnya dia sentuh anak dia pun jadi emas, contohnya. Tapi beritahu awal-awal, ini cerita
dongeng. Kalau cerita dongeng tu lepas tu ceritalah. Ini semua yang saya cerita dongeng-dongeng belaka. Okay? Tapi jangan ditambah-tambah ataupun dimasukkan khuatir ianya menjadi rujukan ya pada masa akan datang. Dan yang kelimanya tidak tabayyun, ya, sahkan pada berita atau kisah. Tuan-tuan tahu ke ada kisah seorang ni dia telah dipanggil polis untuk disiasat. Astaghfirullahalazim. Kita doalah tuan-tuan. Dia beri nama dengan apa sebagainya. Tuan-tuan harapnya dalam ceramah tadabbur tuan-tuan tak payah bawa perkara-perkara ini. Terlepas astagfirullah tarik balik. Tapi seperti mana yang dimaklumkan mic boleh berhantu kan. Nak cukupkan 30 minit nak cakap apa lagi? Jadi cambahlah cerita itu, cerita ini apa sebagainya, rupa-rupanya itu bukan al-mubin. Baik. Jadi itu sedikit tentang wama alaina illal balaghul mubin. Pada bulan depan kita akan tengok praktikalnya macam mana tuan-tuan bercakap, ya. Termasuklah dengan kemahirannya contoh dari segi teknikal bercakap kan ada kaedah berdiri begini contohnya. Boleh je saya berdiri macam ni. Okey tuan-tuan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kan? Ada beza ke kalau berdiri begini dengan berdiri macam ni? Ataupun okey semua, macam mana semua? Okey ke macam tu? Sempoi, ya. Tapi awal-awal masuk dia macam tu. Okey semua, macam mana semua ni? Dah faham ke belum? Okey ke kaedah begitu? Itu topik minggu ataupun bulan yang akan datang. Kita akan tengok sedikit kerana kita akan terus praktis selama 6 bulan ini macam mana cara bercakap dan juga apa yang disampaikan. Tapi sudah pastinya asasnya ialah ilmu kemahiran tadabbur tazakur ini sendiri insya-Allah. Baik. Jadi kita melihat ini untuk mencapai balaghul mubin. Belajar ulumul Quran, belajar tafsir, belajar tadabbur tazakur dan belajar bahasa Arab, 4 perkara ini sebagai perkara yang perlu diberi perhatian. Setakat ini ada tak apa-apa pertanyaan, respon sebelum kita bergerak kepada QTT? QTT ini sebenarnya adalah kaedah yang ringkas bagaimana penyampaian yang harapnya menjadi standard bagi tuan-tuan sekalian. Tapi kita bincang lepas ni. Ada soalan setakat ini? Ya, sila. Soalan. Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya disebabkan bukan latar belakang agama, belajar ulumul Quran tu ilmu yang macam mana? Baik, soalannya ialah apa maksud ulumul Quran? Ulumul Quran bahasa Arab, ya, bahasa Melayunya ilmu-ilmu Al-Quran. Ya. Ilmu-ilmu Al-Quran ada perbincangan tentang pelbagai topik, ya. Salah satunya contoh tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Ya, topik apa lagi? Topik berkaitan dengan nama-nama surah ini. Ya, nama-nama surah, siapa tentukan, ya, bila dia turun, itu satu. Kemudian topik tentang al-qasam, ya, sumpah dalam Al-Quran. Ya. Kemudian tentang makiyah madaniyah, apakah maksud di sebaliknya, berapa surah makiyah, berapa surah madaniyah, itu juga ilmu-ilmu. Jadi semua ilmu-ilmu ini, banyak komponen ini, dia berada di bawah ulumul Quran, ilmu-ilmu Quran, ilmu yang berkaitan dengan memahami Quran itu sendiri. Jadi salah satu rujukan yang bagus yang mungkin tuan-tuan nanti boleh cari kat kedai kalau ada, telah diterjemahkan bahasa Melayu daripada bahasa Arab, iaitu bahasa Arabnya Mabahith fi Ulumul Quran oleh Mana'ul Qattan, ya. Nanti kalau kita bagi nama dalam grup nanti boleh cari. Bahasa Melayunya diterjemahkan ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, pengarangnya adalah Mana'ul Qattan, ulama daripada inilah negara Arab. Yang itu rujukan yang bagus, jelas, ya, mudah. Selain daripada rujukan lain tu, bolehlah nanti siapa-siapa yang ada pengalaman, ya, boleh kongsi-kongsikan tajuk tersebut. Saya cadangkan buku itu tuan-tuan cari dan baca, dan nanti harapnya nanti mungkin bersama dengan Ustaz Hafiz, Ustaz Faiz ke, nanti kita boleh buat sedikit diskusi lah tentang contohnya makiyah madaniyah, kan? Kita mungkin dah biasa dengar, ya, tapi kita nak belajar ilmu tu serba sedikit, ya, terutama bagi kelas pagilah. Kelas malam tu kalau sempat kita masukkan nanti insya-Allah, ya, pasal kita ada standard syllabus tetapi kita boleh masukkan sedikit terutama bagi yang tak pernah belajar ulumul Quran, ya.
Tafsir. Tafsir belum lagi. Ya, tafsir kalau saya nak cadangkan nanti ikut pada tahap-tahap yang ada. Itu nanti Ustaz Hafiz akan maklumkan dalam kelas, insya-Allah. Ya. Ustaz, buku yang Ustaz cadangkan tu, nak minta bantuan lah. Mungkin next punya perjumpaan, mungkin boleh appoint somebody, seseorang kan, mana kita bagi duit kat dia. So, mudah tak dapatkan sebab saya rasa macam takut nanti orang lain ni tak dapat tu tak dapat. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, boleh juga. Maksudnya buku-buku rujukan yang biasa saya guna ataupun yang dalam training ni kita gunakan. Instead of kita bagi nama tajuk pergi cari, kan? Seorang boleh pergi cari, beli banyak-banyak siapa yang nak lah kan. Kalau tidak kongsi-kongsi sahaja dan lepas tu kita gunakan bersama insya-Allah. Dia kalau bahasa Arab tu dia percuma je. Kan, download dia kan, tapi bahasa Arab. Jadi kita assume, kita teka semua orang minat yang bahasa Melayu. Kan. Tapi nanti kita boleh bincanglah berapa unit yang nak diperolehkan insya-Allah. Bagus idea itu. Ya. Part time tapi dia belajar juga yang 900 vocab tu macam mana? Sebab dia tak ada, daripada kan ajar masa pukul 9 hingga pukul 12. So kalau yang part time nak belajar juga macam mana? Soalannya ialah part time nak belajar 900 perkataan, tetapi kelasnya memanglah pukul 9 hingga pukul 12. Pasal malam kita ajar yang extension daripada program begini, kan? Macam contohnya tadi level 1 baru kita cover, level 2, level 3 tu kita cover seterusnya dengan nak isi canvas tersebut. Jadi macam mana yang 900 macam mana part timer nak belajar 900 perkataan tersebut? Jawapan pertama, masuklah full time, kan? Tetapi itu tak praktikal, terutama yang bekerja, ya, nak hadir kelas pukul 9 sampai pukul 12 tersebut. Nanti saya bincang dengan Ustaz Hafiz, ya, mungkin kalau kita buat recording, ya, kita buat recording kelas tersebut, jadi kumpulan yang part timers boleh ikut rakaman tersebut. Tapi belajar sendirilah, kan? Belajar sendiri. Dan mungkin kalau Ustaz Faiz nanti dia ada cara bagaimana rakaman itu sesuai untuk yang ikut live ataupun yang ikut rakaman insya-Allah, ya. Pasal semua sesi 9 pagi ke malam ke semua recorded, ya. Cuma kadang-kadang mungkin bila praktikal dia rekod macam mana pun kita tak faham, pasal dia on the spot kan, dia buat dan ditegur dari masa ke semasa. Tapi kita akan cuba Ustaz Hafiz, kita tengok balik macam mana part timer nak belajar 900 vocab bahasa Arab. Ya, pasal jawapan pertama tu masuk upgrade jadi full timer tidak possible, ya, kerana mungkin ada kekangan waktu kan, ya. Okey, baik. Terima kasih. Ada soalan lain bercakap tentang al-balaghul mubin ringkas pada hari ini? Ya, silakan. Berbalik kepada yang tadi saya tertanya yang apa sahabat ustaz tu yang dia solat menggunakan muzik dari segi hukumnya dan dia guna pakai sewaktu dia solat sunat. Dari segi hukum kita tahu pun seperti mana awal tadi kan, pagi tadi kita bincang tentang istilah ittiba', ya, mengikut pada Rasul dan juga ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah cerita, pasal semangat sangat balik daripada program training tadabbur ini, pagi besok kita sembahyang subuh 3 rakaat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ke tak okey? Tak okey kerana ia tidak mengikut pada Rasul. Rasul tak buat, jadi kita tak boleh buat. Semangat macam mana pun, kan? Kalau semangat tambahlah sembahyang tahajud ke apa ke, okey, tapi jangan 3 rakaat, kan? Itu yang pertama. Jadi orang ini tidak ittiba', tidak mengikut pada Rasul, tak dikira amal soleh, ya. Walaupun nampak baik kot 3 rakaat, lebih daripada 2 rakaat, yang lain ni pun malas kot contohnya kan. Tak ada. Ya, Islam ini bukannya berdasarkan kepada kita punya teori sendiri, yang pertama. Ataupun dia sembahyang 2 rakaat. Lepas tu dia selfie dan dia kata done for today. Di Facebook ataupun di Instagram. Okey ke tak okey? Tak okey juga. Gambar-gambar biasa okey, tetapi gambar untuk ibadah kita dan sana dan sini nampaknya lebih khusyuk hari ini selepas mengikuti program tadabbur semalam. Nak beritahunya hari ini dan semalam tu bergabung, kan? Jadi itu dia ittiba', ya, tetapi tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali pada soalannya ialah dia pasang muzik, adakah ikut pada kaedah pada zaman Rasul?
tak ikut. Jadi kita tahu dah bahawa ia tertolak. Ya. Ikhlas mungkin dia lebih khusyuk lagi kot. Tak tahulah kan. Nak cuba tak payah cubalah tuan ya, tak payah cuba. Okey. Pasal apa? Pasal ia dah memang confirm tidak dibuat oleh Nabi. Kalau tidak, Nabi lah yang buat lebih awal ya. Jadi insya-Allah ya, harap jelas. Ada lagi respon tentang Al-Balaghul Mubin? Ya, silakan. Sambung je sikit. Yang muzik tadi lah. Yang orang baca apa sejadah yang menyanyi yang kita duduk tepi yang budak-budak ikut tu tak apa. Kan ada yang ada kan ustaz yang orang jual sejadah, lepas tu ada muzik. Ini untuk mengajar budak-budak solat. Tapi kalau orang tua pakai macam mana? Ada. Oh, sedap ya. Saya tak tahu. Saya tahu kan? Tak tahu ya. Ada sejadah, ada muzik kat tepi dia. Ikut bacaan. Okey, untuk solat. Kalau dia nak untuk belajar dan bacaan Quran, okey. Tapi jangan pula bacaan tu dia main dangdut sekali ke dalam tu, ya. Jadi tak ada ya. Kalau tak ada itu okey. Itu untuk pendidikan, kan? Tapi yang pastinya ialah kalau itu yang kita soalan tadi, penggunaan muzik, ya, dalam solat itu sendiri sudah jelas bahawa ianya tertolak. Dan kita harapkan tuan-tuan nanti kreatif macam mana pun mendidik dalam program training ke apa ke, nak bagi khusyuk, jangan masukkan elemen-elemen tersebut di samping ketika baca ayat Al-Quran tersebut. Ceramah kan? Baca ayat Al-Quran, pasang background music. Kalau ada main music, okey, kita pasang, ya. Tetapi bila baca ayat Quran tu kita stopkan perkara tersebut, ya. Saya pernah berceramah pada satu tempat di Shah Alam. Mereka cuba masukkan muzik di belakang ketika saya baca Al-Quran. Dia cuba pasal dia dah memang standard suka bagi training dengan muzik, dengan sound system yang hebat-hebat, ya. Jadi ketika saya berceramah, dia jemput saya tu, dia pasang muzik kitaro tu, dia pasang kan. Tak masuk langsung, kan? Akhirnya saya cakap bagi yang jaga muzik tu, boleh tak stop sekejap, mengganggu kepada Quran yang saya nak baca. Lepas tu dia stop, semua orang boleh fokus. Kalau tidak, dia pasal wavelength dia tu tak sama tuan-tuan, ya. Dia punya panjang gelombang muzik dengan Quran tak sama. Dia haru biru je jadinya, ya. Jadi ini sebagai penekanan, ya, pasal tuan-tuan mungkin ada yang dah memang bergerak pun dalam penyampaian, ya. Jangan kreatif sangat. Kreatif okey, tapi kreatif yang tidak ada asas ini kita cuba elakkan, ya. Baik. Kita ingin bergerak kepada buku surat yang seterusnya. Ya, buku surat 19. Okey, mungkin muka surat 19, 20 tu saya 19 tu saya skip dulu. Bulan depan kita akan cover lebih dalam. Kita tengok muka surat 20 QTT. Quran Tadabbur Tazakkur adalah format umum untuk menyampaikan Quran di peringkat penceramah. Yang kita cadangkan dalam program ini ialah tuan-tuan akan menggunakan pendekatan Quran kemudian Tadabbur Tazakkur. Apa maksud Quran Tadabbur Tazakkur? Quran dibacakan betul-betul dibaca Quran. Ya, sama ada bacanya biasa dengan tajwid yang betul ataupun dengan taranum sekali ke, dengan lagu yang bagus, dengan suara yang bagus. Kemudian barulah diikuti dengan Tadabbur Tazakkur ketika penyampaian. Sebabnya kalau perasan, ya, dalam program ini tadi saya baca ayat dan kemudian saya mula Tadabbur Tazakkur, ya. Dan format itu saya harapkan ia menjadi standard kepada semua yang ada. Kerana apa? Satu, Quran dibaca dan ditalaki untuk menjemput pahala ibadah. Maksudnya bila kita baca, dia ada beberapa format. Satu, saya baca, tuan-tuan dengar. Ataupun saya baca, kemudian tuan-tuan ikut. Ataupun yang ketiganya, kita baca bersama-sama. Yang pastinya apa? Baca. Yang pastinya baca. Yang tak digalakkan ialah kita baca terjemahan dia terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak berbincang tentang Al-Balaghul Mubin dalam surah Yasin. Dan dalam surah Yasin bercerita tentang teknik untuk penyampaian. Surah apa, ayat mana tak dijelaskan, maka
kita rugi sedikit bahagian pahala untuk membaca Al-Quran tersebut. Dan apa kesan bila kita baca Quran? Apa kesan? Dia menenangkan, dia memberi barakah ya bila kita tadabbur sekali. Itu sebabnya kita ada beberapa format, iaitu sama ada kita baca sendiri ataupun kita pun boleh sama-sama minta kepada yang mendengar membaca. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Format. Salah satu format. Ataupun وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Dalam ayat ini, terus dia. Tak bagi masa orang baca, maksudnya dia nak berceramah terus lah tu. Kan? Paling kurang dia dengar, tapi kalau ada masanya, kita baca dan biar yang mendengar itu ikut bersama. Macam pagi tadi lah, format di Masjid Teriput pagi tadi, saya dengan Ustaz baca, yang lain ikut satu demi satu. Bagi setengah orang kata, alah lambat lah. Kan? Lambat nak dengar ceramah kot. Sebenarnya dapat dengar Al-Quran itu sudah menjadi syifa lima fis sudur, kepada hati kita. Dapat kan? Mungkin orang tu tak sempat pun nak baca Quran hari ni kan? Kelang kabut daripada rumah nak pergi ke hotel perdana kan? Tak sempat baca Quran. Alhamdulillah hari ni dapat baca surah Yasin. Berapa ayat? 1 ayat. Kan? Okey tu kan? Dan ia memberi satu environment yang lebih positif insya-Allah ya, kerana ini majlis ilmu ya, malaikat akan mendoakan dan Quran dibacakan ya. Jadi tuan-tuan ada beberapa format tersebut, dan format itulah yang bulan depan kita akan mula ya. Bukan bulan depan, sebenarnya 17 hari bulan nanti kita ada perjumpaan kan, 17 hari bulan. Full timers terpilih. Kita akan minta untuk, bila Ustaz Hafiz tengok nanti, akan pilih untuk menyampaikan tadabbur bersama dengan saya di atas pentas. Bukan pentas ni lah, pentas di Renai. Sama ada sesi pagi, sesi tengah hari ataupun sesi bersama dengan Ustaz Tarmizi, Ustaz Fakrul tersebut ya. Bagi yang full timer dah boleh praktis dah. Oh, macam mana tadabbur level 1 je dulu, ataupun level 2 ataupun level 3. Kita jemput saja. Hari ini kata contohlah ya, hari ini kita akan berbincang tentang konsep ataupun perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat sekian yang akan ditadabburkan oleh Ustaz Omar. Dipersilakan. Begitu ya. 17 hari bulan. Ya. Jadi tuan-tuan boleh dah ikut kelas bersama Ustaz Hafiz, praktis sikit, bercakap apa sebagainya, dan lepas tu kita akan showcase ya, selain daripada saya, Ustaz Tarmizi, Ustaz Fakrul pada waktu petang tersebut, pagi itu sambil saya berkongsi, kita akan minta beberapa orang yang terpilih nanti untuk ke depan untuk menyampaikan. Boleh? Siapa yang bersedia angkat tangan? Tak berapa banyak tangan, tak apa. Lepas Ustaz Hafiz ajar nanti semua akan lebih yakin lagi insya-Allah. Baik. Jadi selepas Quran barulah kita masuk tadabbur tazakur. Ya, tadabbur tazakur. Dan kemudian tadabbur tazakur disampaikan dengan baik apabila memanfaatkan teknik. Teknik inilah yang saya nak kongsikan, REW. Okay. Bagaimana tuan-tuan nak menyampaikan tadabbur? Tuan-tuan akan terus belajar bersama dengan Ustaz Hafiz, ya, bersama Ustaz Zaim, Ustaz Faiz, ya, Dr. Sharifah nanti, dan juga Ustazah Hanisa, ya, Dr. Hanisa. Dapat konten. Tetapi bagaimana penyampaian yang diharapkan dia mematuhi kepada REW di sini. R ini bahasa Inggeris, relevant. Ya, relevant. Yang pertama. Yang kedua, E, easy. Dan yang ketiga, W, why. Okey. Baik. Relevant ini macam mana tuan-tuan nak memastikan apa yang disampaikan itu relevant? Relevant ini maksudnya dia, orang Kelantan cakap macam mana? Dia sampai ke hati tu. Jejak. Gitu, ya. Jejak ke jejak? Jejak. Okey, harapnya betul lah tu Itu sebabnya kita kena ajar pada orang Kelantan nanti cakap betul. Saya cakap nanti bahasa Siam pula nanti jadi. Okey. Tetapi ideanya ialah apabila kita menyampaikan itu dia sampai. Jejak tadi itulah bahasa Kelantannya, tapi bahasa Arabnya al-balagh, ya. Dia sampai. Maka cara nak sampai itu dia mesti relevant.
Dan macam mana nak cara relevan? Kita kena tahu apakah masalah yang dihadapi oleh orang yang sedang mendengar. Kita kena tahu 1, 2, 3 masalah yang ada pada dia, dan kemudian bagaimana ayat Al-Quran menyelesaikan masalah yang beliau ada, maka dia akan jadi relevan. Itu sebabnya tadabbur berbanding dengan tafsir, bezanya ialah tafsir memang dia pergi pelbagai ilmu luas. Ya, tetapi tadabbur ini, kalau kita tengok ada TZ itu kan, TZ itu namanya tazakkur. Kita cuba mengaitkan dengan permasalahan yang ada dalam kehidupan, yang Kak Ani cakap tadi tu kan. Bila tazakkur itu, oh sebenarnya saya ada masalah keuangan, bagaimana ayat Al-Quran ini boleh menyelesaikan masalah ini? Bagaimana masalah sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, itu yang dinamakan relevan. So itulah cara tuan-tuan nanti nak susun ketika nak bercakap itu, ya. Perlu relevan. Perlu relevan. Yang pertama. Yang kedua, mesti easy. Apa maksud easy? Senang. Macam mana kita nak, kalau tuan-tuan pengalaman dengar tadabbur dengan mana-mana penceramah My Quran Time, senang ke susah? Senang. Apa yang menyebabkan rasa senang? Dengar tu kira boleh faham dan senang. Apa? Apa perasan tak apa elemen yang ada dalam tu? Kalau siapa yang pernah dengar lah. Contoh, ya, contoh. Ya, cara penyampaian, satu, bahasanya mesti bahasa Melayu lah yang mudah faham. Yang jangan pakai bahasa sophisticated, bombastic, ya, sarkastik, semua yang ada bahasa besar-besar tu, guna bahasa biasa. Walaupun memang kita ni memang biasa dekat universiti cakap bahasa tinggi-tinggi, ya, tetapi bila kita jumpa orang yang berkenaan, kita guna bahasa yang mudah, satu, dan bagi contoh. Ya, sepanjang 6 bulan ni kita akan cuba, terutama bila bercakap tentang tauhid, ya, tauhid, bila kita nak bagi contoh itu, biasanya contoh yang Allah ajar di dalam Al-Quran, bila cakap tentang Rabb, ya, anishkurli wali walidaik, mesti dikaitkan dengan ibu ayah. Kalau tuan-tuan perasan dalam My Quran Time, ya, kalau saya nak bawakan kepada menghargai Asmaullahul Husna, saya biasanya akan bawakan contoh hubungan dengan mak ayah. Kan? Hubungan dengan mak ayah. Contoh macam mana? Ini dah contoh lagi. Contohnya macam mana? Kita nak menghargai tentang apa? Allah memberi amaran. Allah memberi amaran ni tanda Allah sayang ke tak? Sayang. Macam mak bila dia ingatkan pada anaknya, jangan main tepi longkang. Jangan main tepi longkang. Jangan main tepi longkang. Dia tengok anak dia bawa basikal, dah dekat tepi longkang, mak dia rentap tangan dia itu, bukan tak ada maknya marah. Kerana maknya sayang. Allah sebenarnya merentap kita dalam pelbagai ujian kehidupan ini, tuan-tuan, kerana Allah sayang kepada kita. Sebabnya Allah ingatkan, suruh baca Quran, tak jalan, Allah rentap. Dengan aksiden, dengan itu, dengan ini. Bukan Allah benci. Walillahil mathalul a'la. Maksudnya kalau mak pun tak benci, Allah lagilah tak benci bila Allah rentap kita dengan pelbagai ujian. Tuan-tuan nampak macam mana transition daripada contoh mak ayah tadi itu untuk kita memahami, oh okey. Yang itu kemahiran yang harapnya tuan-tuan nanti dapat peroleh, kerana satu untuk diri sendiri sebenarnya. Untuk diri sendiri. Kadang-kadang kita rasa, betul ke Allah ni sayang saya ni? Kan? Betul ke Allah ni sebenarnya amat memberi kesejahteraan pada saya, jaga saya, kan? Nak beri rezeki pada saya. Bila kita dah mula macam tak berapa jelas itu, bila kita ada kemahiran memberi contoh, ya, easy tersebut, maka akhirnya, oh, baru jejak. Gitu dia punya ceritanya, ya. Baik. Nombor 2. Nombor 3 ialah why. Why ialah ketika tuan-tuan bercakap ataupun tadabbur ini, memang konten itu tuan-tuan akan belajar secara standard. Tetapi ketika menyampaikan itu, bila kita mula bertanya mengapa, dia akan jadi lebih menarik. Yang akan memanggil kepada minda-minda untuk mendengar. Contoh, ya, contoh. Mengapa Allah letakkan Ar-Rahman Ar-Rahim selepas Alhamdulillahirrabbilalamin? Cuba 3 minit daripada sekarang tuan-tuan jawab pada orang sebelah tu. Mengapa Ar-Rahman Ar-Rahim hadir selepas Alhamdulillahirrabbilalamin? Sila, 3 minit. Jawab dulu dalam meja masing-masing sebelum kita dengar tadabbur ringkas tuan-tuan.
Baik, mari kita cuba melihat why, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, diikuti oleh Ar-Rahmanir Rahim. Allah menyatakan Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi ketika kita bercakap ataupun menyampaikan tadabbur, kita selalu memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini Rabbul Alamin. Tetapi tuan-tuan, mengapa selepas Alhamdulillah Rabbil Alamin ada Ar-Rahman Ar-Rahim bertemu pada episod akan datang? Bukan, okay? Kita nak dengar daripada jawapan yang ada di sini. Silakan. Itu TV Hijrah. Okay. Dan sebenarnya cliffhanger dalam TV memang macam itulah, kan? Dia akan, dan kemudian jumpa selepas rehat, kan? Jadi why ini dia akan menyebabkan orang mesti tak boleh akan tidur kecuali mendapat jawapan tersebut, kecuali dia tak kisahlah, kan? Dia tak faham soalan, dia tak kisah. Tapi kalau katakan kita mula bawa saja perkara tersebut, mengapa di hujung surah Al-Baqarah itu ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha bila bercakap tentang kepimpinan, kan? Mesti orang nak tahu, oh betul lah, saya nak tahu perkara tersebut. Pasal intelek manusia ini bila dia mula bertanya mengapa saja, kalau dia tak dapat jawapan, dia mula ada masalah, ya. Tapi kita jangan tanya why, lepas tu tak dijawab pula. Itu pun masalah juga tu, kan? Mengapa tuan-tuan, ya, berjumpa selepas rehat, lepas tu lepas rehat tak jawab-jawab, kan? Lagi orang marah, ya. Berjaga-jaga juga, jangan mempermainkan penonton anda. Baik, kita persilakan siapa yang nak berkongsi. Cuba. Sebelah sini. Okey, silakan. Mengapa Ar-Rahman Ar-Rahim selepas Alhamdulillah Rabbil Alamin? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kenapa kalau kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah ni, Allah mengulang kembali kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni pada ayat yang ketiga. Sedangkan Allah telah menyatakan perkara tersebut pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi diulang kembali pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Jawapannya adalah pada ayat yang pertama, kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan kita memohon kepada Allah, memberi kekuatan kepada kita dan juga memberi keizinan kepada kita untuk melakukan amal dan ketaatan kepada Dia. Kemudian pada ayat yang kedua kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menyatakan Dia ni adalah Tuhan kepada sekalian alam, bukan hanya kepada orang Islam sahaja, bahkan juga kepada mereka yang kufur kepada Dia. Dan Ar-Rahmanir-Rahim pada ayat yang ketiga ini adalah satu sinar harapan baru kepada seluruh umat manusia ni, sama ada mereka yang berdosa untuk kembali bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang sama tapi satu pendekatan yang berbeza, iaitu harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ya, kata kuncinya adalah harapan. Ya, bila kita melihat kepada Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu, bila Rabb ini memang sebagai satu superpower, kan, yang berkuasa, tetapi dalam masa yang sama kita ada harapan untuk mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah satu tanasub ataupun keterkaitan, tadabbur level 2. Jadi perkara tersebut sama ada kita dapat kaitannya kerana kita dapat maklumatnya dan kita kaitkan, ataupun kalau tak dapat, peranan untuk kita merujuk balik kepada tafsir-tafsir, ya, yang memang menyatakan tanasub, ya, kaitan. Contoh antaranya tafsir Al-Munir, di dalamnya dia ada cuba mengaitkan keterkaitan. Tafsir daripada Safatut Tafasir daripada As-Sabuni contohnya, dia ada cuba mengaitkan beberapa, bukan semua tapi sebahagian ayat yang ada. Jadi rujukan-rujukan ini yang tuan-tuan boleh mula beli, collect sekarang ini, agar dalam masa 6 bulan ini, in case lah kalau saya nak tadabbur level 2 tak dapat point, maka kita akan merujuk kepada tafsir-tafsir yang saya nyatakan nama sebentar tadi. Dan kemudian ada kitab-kitab, ya, yang berkaitan dengan tanasub, cuma banyak bahasa Arab. Jadi kita serahkan pada kawan-kawan kita yang pakar bahasa Arab itu untuk membantu, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, kita dengar satu lagi. Ya, daripada sana. Ya. Bukanlah tak ada agama tu, tidaklah orang yang tak berlatarkan agama lah. Ini mengikut kefahaman akal, kan. Tapi dah belajar tadabbur tu nak relate pada tadabbur lah. Silakan. Secara logik ataupun relate sikit pada tadabbur,
letak aside yang telah diberikan pemahaman oleh Ustaz tadi, dan Kak Ani kagum juga. Pada Kak Ani, apabila kita mulakan Alhamdulillah dan Ar-Rahman ya Ar-Rahim, dia apabila kita Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan kita tahu Allah tu Ya Rabb, segala puji bagi Allah, kita tahu nikmat Allah, kebesaran Allah. Jadi kita kena puji Allah dulu untuk kita mengesahkan siapa yang Rabb kepada kita. Ini pada fikiran Kak Ani lah. Jadi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji-pujian, segala nikmat yang telah Kau berikan pada aku, Ya Rahman, Ya Rahim. So the other two words, so dia memberi penekanan, memberi definisi untuk memperkenalkan Allah tu begitu. It's something like orang kata apa sifat atau karakteristik atau karakter Allah tu yang banyak nikmat, banyak al-Rabb, segala Alhamdulillah, segala kesyukuran yang kita beri pada Allah. Dan the two words later will back up lah karakter teragung Allah. Jadi dia menekankan lagi kesyukuran kita, nikmat kita, keagungan kita kepada Ya Rabb tadi. Itu tafsiran daripada orang yang bukan ustaz lah. Tuan Fazrul, terima kasih. Asalkan kita ada data yang betul, segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam, dan kemudian kita cuba melihat kaitan dengan Allah ini Maha kasih sayang, maka kaitan itu akan jadi relevan, kan? Relevan, ya, maksudnya berkaitlah di situ. Dan semua orang boleh melihat perkara tersebut pada ayat-ayat yang jelas begini. Tetapi ada juga, ya, contoh tadi, kan, bila kita baca surah Al-Fajr tadi, walayalin yasr, walayalin. Okey. Kemudian diikuti dengan wasyaf'i wal watr. Kemudian walayalin walaili idza yasr, kan? Selepas ayat keempat itu diikuti oleh ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Malam, apa kaitan dengan akal? Tak nampak sangat, kan? Di situ kalau kita tak dapat kaitannya itu, kata je tak tahu, ya. Dan rujuklah kepada siapa yang tahu. Antaranya sudah tentu merujuk pada tafsir-tafsir yang ada, dan akhirnya kita akan bertemu, oh, sebenarnya malam adalah tempat untuk membina hijr, ya, untuk menguatkan kita punya akal kita yang boleh melindungi kita daripada terjatuh seperti Firaun, seperti kaum Ad dan juga kaum Thamud. Tapi kalau tak, kita rasa apa kaitannya, kita tak nampak, it's okay. Pasal ada ayat Al-Quran yang macam Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, jelas, ya. Maksudnya Allah bagi macam-macam dan kerana kasih sayang. Tak minta bayar balik. Tak minta bayar balik. Atas dasar kasih sayang saja. Tetapi manusia, mungkin kita tak mampu begitu, pasal kalau kita contohnya, siapa yang kat sini bekerja, angkat tangan? Bekerja. Siapa yang dia bekerja dengan penuh dedikasi, angkat tangan? Okey, baik. Alhamdulillah. Siapa yang dalam kerjanya itu dia ada elemen sayang dan kasih sayanglah. Ada. Alhamdulillah. Siapa yang dia kerja dengan kasih sayang tanpa dia meminta gaji dan ganjaran? Nampak, kan? Hanya Tuhan saja yang buat kerja tanpa meminta ganjaran. Ya. Mak ayah pun dengan kasih sayang apa sebagainya, tetap juga ganjaran dia perlukan syurga di akhirat nanti, kan? Masih ada perlukan ganjaran. Jadi di situ kita tahu, oh, okey, ya, menunjukkan betapa Allah memang terbaik, ya. Baik. Jadi kalau sebentar tadi kita ambil Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, kita cuba apply sedikit relevant, easy dan why. Kita nak cuba bagi dia konkret lagi, ya. Konkret lagi. Contoh macam mana? Untuk memastikan ayat itu, kita nak ceramah dah ni, ya. Untuk relevan, kita kena tahu siapa audience kita, betul? Dan bila nak tahu audience tersebut, bukan sekadar audience, kita kena tahu apakah minimum satu masalah yang dia sedang hadapi. Baru dia akan rasa, oh, okey, saya nak dengar. Contohnya ialah sebagai seorang ibu dalam rumah, dia menjadi Rabbatul Bait, dia menjadi pentadbir bagi rumah. Banyak kerja. Seorang ibu apabila dia buat kerja tersebut, sudah tentunya dia buat itu dengan kasih sayang. Masalahnya ialah
kadang-kadang ibu boleh stres dengan segala kerja yang bertimbun-timbun tersebut. Betul atau tidak? Ke tak betul? Tak betul. Pasal saya ada bibik, saya tak stres kan contohnya. Tetapi bagi ibu yang tak ada bibik, dia rasa alamak stresnya banyaknya kan. Jadi kita dah nampak dah satu masalah. Dan bagaimana masalah itu bila kita bawakan, sebenarnya Allah bagi kita satu keluarga, ada suami, ada anak ataupun ada kelengkapan yang ada itu adalah daripada siapa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita boleh balas dengan kesyukuran pada Allah, maka itu akan membantu kita untuk move on ke hadapan. Kita mula nak pergi pada easy. Ya. Easy, apakah caranya? Bahasa yang mudah dengan contoh yang mudah. Apa contoh yang kita boleh bawakan? Tadi kan, contoh kalau katakan saya buat kerja dengan rasa banyaknya. Tuhan, mengapa bagi saya jadi seorang ibu yang banyak kerja, tak macam orang lain tu tenang-tenang je. Saya ni macam stres je. Mengapa? Kan? Rupa-rupanya mengapa saya buat begitu? Kerana saya mungkin tak nampak bahawa Tuhan sedang memberi saya timbunan kerja itu sebagai nak benci ke nak kasih sayang sebenarnya? Kasih sayang. Allah bagi kerja tu kat sini sahaja. Kan? Bolehlah nanti nak relax, pergi shopping kejap ke, lepas tu patah balik basuh baju ke apa sebagainya. Tapi mindsetnya itu ialah, ya Allah, kau bagi ini kerana engkau tak berhutang dengan aku tak boleh mempersoalkan apa yang kau bagi, tetapi aku tahu bahawa ini adalah sebahagian package untuk saya bertemu kepada Ar-Rahman Ar-Rahim bila sampai di akhirat nanti. Jadi dia boleh jadi satu tazkirah ataupun tadabbur kepada ibu yang memang banyak kerja, contohnya, kerana kita spesifik siapa golongannya, ibu, ya. Apa masalahnya? Stres dengan kerja yang ada, membesarkan anak, memang betul, real. Tetapi bagaimana alhamdulillah-rabbil alamin ar-rahman ar-rahim menjadi ubat kepada ibu tersebut dalam satu sesi setengah jam, dan tajuk ceramahnya apa? Apa tajuknya? Bila ibu stres, kan? Tadabbur surah Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Dah selesai program, ya. Itu cara bagaimana daripada ayat dan membina konten dan akhirnya menjadi tajuk. Itulah antara perkara yang kita akan dalami pada bulan depan, ya, insya-Allah, di mana kita terus belajar tadabbur dan akhirnya dia dipackage-kan dan akhirnya disampaikan kepada masyarakat. Untuk sesi 5 minit pun cukup, sesi setengah jam pun cukup, sesi 1 jam pun cukup, tetapi kita tahu bahawa ada format yang perlu dilalui, terutama yang akan menyampaikan kuliah-kuliah masjid dalam masa sebulan ini, kan. Dah boleh dah merancang, okey, macam mana dia relevan, bagaimana dia easy, dan bagaimana ianya menjawab why, ya, sehingga kan orang akan rasa poinnya berstruktur dan dia menjawab segala apa yang diperlukan oleh seorang pendengar 5 minit ataupun setengah jam ketika kuliah maghrib, ya. Baik. Jadi tuan-tuan, kita sudah berada di penghujung, ya, bagi cara penyampaian pada hari ini. Saya buka kepada sebarang pertanyaan. Kita nak buat satu sampel selepas ini, tapi tak apa dulu. Saya buka dulu pada soalan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum soalan, satu berkaitan dengan apa yang saya tanyakan tadi itu tentang ayat pertama, ayat kedua dan juga ayat ketiga. Iaitu alhamdulillahirabbil segala pujian kepada Allah, Tuhan sekian alam. Maksudnya bang saya faham ialah pujian itu hanyalah milik Allah. Kerana Allah pencipta sekalian alam. Kita ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya manusia adalah kerana hebatnya pencipta. Makanya pujian itu tidak berhak kepada yang dicipta. Yang berhak kepada pujian itu ialah sang pencipta. Lebih-lebih lagi apabila Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu sifat Allah, dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, iaitu Ar-Rahman itu diberikannya sifat itu kepada seluruh makhluk dia, walaupun makhluk itu kufur kepada dia. Dan Ar-Rahim hanya dikhususkan kepada orang-orang beriman. Itu yang saya faham. Soalan saya ialah, apabila kita ambil satu contoh, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada
7 ayat. Ini jadi contoh lah, mungkin berkaitan dengan surah-surah yang lain juga lah. Adakah kita perlu tadabbur kepada seluruh kandungan ayat dalam satu surah tadi tu? Ataupun pasal apa kita bila kita nak tadabbur, depend kepada kita punya kefahaman kita juga, ilmu yang kita ada. Ada juga di antara ayat yang banyak-banyak tu kita tak apa-apa nak faham. Jadi bagaimana konteks dia, Ustaz? Soalannya ialah, kalau katakan saya diberi masa 5 minit, 10 minit, 30 minit, 1 jam, 1 hari. Berapa ayat yang saya akan sampaikan yang perlu saya tadabburkan? Ini soalannya. Baik. Saya cadangkan ialah kalau 5 minit, 1 ayat. Kalau 10 minit, 1 ayat. Kalau 30 minit, 1 ayat. 1 jam, 1 ayat. Kalau 1 hari, 1 ayat. Hari ini sebenarnya ayat utama perbincangan kita daripada pagi sampai sekarang ini berapa ayat, tuan-tuan? Yang paling utama, kitabun anzalnahu ilaika mubarak yadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Itu ayat utama dia. Lepas tu ada sikit ayat sebentar tadi, lepas ni ada satu ayat lain apa sebagainya. Poinnya apa? Poinnya ialah, saya cadangkan pada tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak dengar ceramah di mana penceramah ni bawa satu ayat, lepas tu satu ayat, lepas tu hadis, lepas tu satu ayat, lepas tu kita blank. Dia cakap apa? Pernah ada pengalaman? Kalau tak ada pengalaman, maksudnya tuan-tuan memang hebat dah tu, kan? Saya ada pengalaman itu. Okay. Saya ada pengalaman itu. Sebenarnya dia nak cakap apa? Belum habis lagi, dia dah masuk pada ayat lain. Pasal dia memang hafaz Quran. Kan? Ataupun dia bukan hafaz Quran, dia memang dah hafal ayat tu memang sejak azali, kan? Jadi memang dia keluar, kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita kena ingat bahawa beriman itu dalam surah Al-As Allah menyatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan ruginya itu, ya, seperti mana Allah nyatakan dalam surah Al-Kahfi bahawa ada orang yang rugi, dan awal surah Al-Kahfi dia pom tapi tak pernah habis satu ayat pun untuk difahami secara tuntas. Baik, ya. Dia tak betul-betul, ya. Dia tak habis, ya, tak jejak sampai ke hati, ya. Baik. Jadi saya cadangkan pada tuan-tuan, ini pengalaman saya dan juga saya diajarkan lah, ya. Boleh tukar. Tapi cuba dulu. Iaitu kalau orang beri peluang untuk tuan-tuan menyampaikan tazkirah 5 minit, 10 minit, setengah jam, 1 jam, cuba ambil satu ayat sahaja utama. Lepas itu, tuan-tuan nak tadabbur level apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tadabbur level 6, 7, tuan-tuan dah tengok tadi kan? Ya, kita buka balik slide. Tadabbur level 6 ataupun 7, tuan-tuan rasa berapa perkataan yang perlu kita beri perhatian? Contohnya level 6. Berapa perkataan kita kena fokuskan? 1. Kita boleh ambil anchor, dia punya ayat utamanya surah Al-Baqarah ayat 2. Itu saja. Tetapi bila kita mula nak tadabburnya, dia boleh sampai berpuluh-puluh hari pun boleh. Tapi masih lagi, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya nak bincang pasal ayat takwa di satu hari ini, tuan-tuan. Tadabbur berapa? Setengah jam. Pada masa akan datang kita nak tengok lagi takwa itu dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Apa beza dengan ayat ini? Bersambung pada episod akan datang. Begitu kan? Ceritanya ialah kita jangan pergi banyak sangat ayat, ya. Kalau boleh kita fokus pada satu ayat, habiskan. Kalau nak kaitkan boleh. Nak kaitkan ayat lain ke, kisah lain ke apa sebagainya, tapi mesti patah balik kepada ayat utama. Mengapa? Agar orang yang mendengar tu dia taklah rasa macam, kan? Kecuali kalau dalam My Quran Time tu pasal kita ambil satu page, ya, itu memang sekadar nak tu. Tetapi kalau kita diminta untuk beri ceramah, ya, salah satu daripada poin penting kalau saya ambil ceramah ialah saya kena tahu tajuk, ya. Kalau tak tahu tajuk, saya akan tanya tajuk, dan kemudian saya mula akan ambil berapa ayat untuk membincangkan tajuk tersebut. Berapa ayat? 1, kan? Lepas tu 1 tu nak jadi satu surah Al-Fajr ke, itu bergantunglah, kan? Tetapi saya akan fokus kepada satu sahaja. Kalau pagi tadi saya pernah ceramah Al-Fajr, saya pernah ceramah juga dekat Bandar Sri Putra, dekat KL. Kalau pagi tadi saya mungkin memfokuskan pada 1 hingga 4 itu dulu. Kemudian saya ada ceritalah 4 perkara yang perlu dibuat. Tapi Bandar Sri Putra saya fokus kepada wadkhuli jannati,
Ayat paling hujung sekali daripada surah Al-Fajr. Jadi surah Al-Fajr itu kalau saya bahaskan selama 30 ceramah, dia jadi tetap surah Al-Fajr, boleh dia baca keseluruhan, tapi fokusnya kepada berapa ayat? Satu ayat. Ya, pasal Al-Fajr itu saja dia boleh jadi satu ceramah. Zoom. Kan? Yang lain tu sikit-sikit. Walayalin ashr, syafi wal watr, apa sebagainya. Tapi kita boleh fokus kepada satu ayat. Untuk apa? Untuk kita selesaikan dahulu, jangan kelang kabut ketika kita menyampaikan. So jadi saya harap menjawab sebentar tadi ya. Kita akan cuba praktiskan pada bulan depan insya-Allah bagaimana kesan kalau satu ayat dengan kita banyak ayat dalam satu masa yang tertentu insya-Allah. Baik. Ada pertanyaan lain? Ya. Okey, sebelah sana. Sekejap ya. Kat ni, sana. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya dari segi formula RW ni, adakah dia bermaksud pada satu-satu ayat macam tadi tu Al-Fatihah kita boleh apply untuk macam tajuk kita nak fokus kepada macam hal ibu bapa macam tadi tu dia punya masalah tu ke nak attend tu. Saya ada masalah nak bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia sebenarnya. Tak apa, campur je lah. Tak apa, ini bukannya penyampaian sesi tadabbur. Okey. Jadi soalan saya ialah kita memahami ayat Quran tu kalau dah fix dia punya terjemahan, tafsir dia ada beberapa banyak tafsir yang tersedia. Tapi dalam hal kita nak menyampaikan dalam teknik ni REW ni, dia sentiasa evergreen dan boleh pergi macam nak fokus kepada masalah ni, attend kepada persoalan ni ke, nak macam tu ke Ustaz? Ya. Soalan yang bagus. Ini soalan yang kita akan explore lebih lagi pada bulan depan insya-Allah, tapi saya bagikan preview sedikit. Ayat Al-Quran ini seperti mana Allah nyatakan dalam surah Ibrahim ayat yang awal itu, ya, iaitu sebagai nur. Ya, nur. Boleh tak kita baca ayat tersebut? Kita minta Ustaz Umar lah sebelum Ustaz Umar balik. Surah Ibrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Ayat mana? Satu. Alif Lam Ra. Ini ialah kitab Al-Quran. Kami turunkan dia kepadamu wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang pertama. Tadi tak di-highlightkan. Cari-cari kat mana surah tersebut kan. Okey. Surah ke-14, nanti tuan-tuan setiap kali tuan-tuan nak baca ayat, ya, saya ke siapa-siapalah ya, jelaskan nombor surah, nombor ayat, dan kalau ada muka surat itu 255. Kita nak jadikan satu amalan sebenarnya ya, agar masyarakat pun dia ada akses. Baik. Jadi terima kasih Ustaz Omar ya membacakan ayat yang pertama surah Ibrahim sebentar tadi, iaitu Allah bersumpah ataupun Allah menyatakan huruf muqatta'ah alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Ayat Al-Quran ini adalah nur, cahaya ya. Jadi setiap ayat Al-Quran yang kita dapat itu dia adalah cahaya dan dia menerangi, mengeluarkan kita daripada zulumat. Zulumat maksudnya apa? Kegelapan. Bukan kegelapan. Banyak kegelapan. Nur satu. Dia kalau jamak, plural bagi nur ini sepatutnya anwar. Tapi Allah tak guna perkataan anwar kat sini. Allah guna nur. Banyak-banyak ayat Al-Quran, nur. Satu ayat Quran, nur. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita ambil satu ayat Al-Quran, kita cuba tadabbur,
ya, kita cuba cari cahaya je, dia akan menerangi berapa kegelapan? Banyak kegelapan. Kegelapan bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, CEO, engineer, electrician, apa lagi? Manager, anak, nenek, atuk, semuanya dapat daripada satu cahaya daripada ayat tertentu tersebut. Jadi, bila kita explore nanti, kita akan nampak satu ayat Quran, Alhamdulillahirabbilalamin, boleh menerangi berapa masalah? Beratus ribu masalah. Bergantung macam mana kita tadabbur. Ya, itu sebabnya kita baru je bermula kan, level 1, tapi insya-Allah bila kita tengok lagi, kita akan nampak alhamdu itu sahaja boleh menyelesaikan banyak masalah. Itu sebabnya ada 5 surah yang bermula dengan alhamdu. Surah Al-Fatihah, surah apa lagi? An'am, surah Al-Kahfi, surah Fatir, surah Saba. Kan? Jadi kalau surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah ajar pada kita puji Allah pasal surah Al-Kahfi temanya apa? Cabaran akhir zaman. Nak elak cabaran akhir zaman, stres kan? Cabaran akhir zaman ini ialah dengan banyak memuji Allah. Setiap perkara kena tengok bahagian yang positif berbanding perkara negatif. Syukur berbanding kufur. Kita boleh senaraikan kufur beribu-ribu dalam dunia ini dan akhirnya kita stres sendiri. Tapi orang yang nak dapat ubat untuk ketenangan akhir zaman, Allah kata, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jadi saya dah cross beberapa ayat. Kembali pada soalan ialah bila kita dapat satu ayat, kita sebenarnya akan dapat menyelesaikan banyak kegelapan ataupun masalah. Relevan yang kita bincang tadi tu, dia akan relevan pada pelbagai pihak. Cuma macam mana nak come up sampai beberapa masalah itu diselesaikan, kita kena tadabbur betul-betul, ya, daripada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baru kita akan nampak. Contohlah ya, alhamdu itu menyelesaikan masalah orang stres pasal tak bersyukur. Kan? Asyik tengok kufur je, kan? Benda semua tak kena. Satu, kan? Apa lagi? Alhamdu itu segala pujian, maksudnya mesti hati itu ketika puji bulat. Pasal ada orang puji lepe. Tahu lepe? Kan? Sekali pujian mereka, alhamdulillah lah. Itu lepe lah tu. Kan? Apa khabar? Alhamdulillah lah. Adalah tambah lagi tu. Dia kalau nak puji tu mesti solid. Kan? Baru dia impactful. Macam tuan-tuan hadir program ni kan, bila beri perhatian solid, dia impactnya lain berbanding dengan kan, begitu kan, lain tu ya. Tapi kita tahulah petang-petang ni memang kalau saya duduk tempat tuan-tuan memang mencabar kan? Dia pasal bercakap je yang tak mengantuk ni kan. Baik, jadi itu dua. Apa lagi? Alhamdu itu bukan sekadar madah. Ini kalau kita pergi level 6, 7, dia bukan madah, bukan sekadar mulut saja yang puji, dia hati yang puji. Kalau mim dal ha itu daripada sini, tapi ha mim dal daripada sini. Jadi dia betul-betul daripada hati muji Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Ada orang puji Allah dekat mulut je. Alhamdulillahirabbil alamin. Dekat sini saja. Tapi kat sini tak ada pun dia betul-betul ya Allah syukur betul hari ni ya Allah dapat belajar tadabbur, dapat duduk dekat sini, dapat makan, dapat itu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bila datang daripada sini dia selesaikan banyak masalah. Ya. Apa lagi? Alhamdu itu kalau cakap pada anak yang kecil yang sedang belajar, tak faham lah mak, tak dapat A, maka dia selesaikan masalah. Tak dapat A pun dia bersyukur pasal dia ada mata yang masih boleh melihat. Kan dah mula lah, kan? Berkembang-kembang tajuk motivasi apa sebagainya daripada satu ayat sahaja. Dan ini yang kita nak explore bersama tuan-tuan ya. Saya bawa contoh ni, tuan-tuan jangan takut pula, alamak mengapa saya tak berfikir begini kan selama ini. Itu contoh saja. Sesi pertama saya yang banyak bercakap. Ya, insya-Allah sesi-sesi akan datang tuan-tuan akan mula bina kemahiran ini yang kita doakan Allah berikan kepada kita nur. Ya, bila beri nur itu kita akan nampak banyak kegelapan yang ada. Kita tahu Quran akan menyelesaikan. Tapi mesti dengan nur yang original. Jangan pakai lampu tak original. Apa beza lampu ini dengan lampu original matahari tuan-tuan? Bezanya apa? Lampu ini bermanfaat ketika cahaya matahari tak masuk tuan-tuan. Kalau kita buka satu kawasan di matahari, semua lampu ni tak relevan. Betul kan? Maka Quran ini
kita dapat idea itu, ceramah motivasi, kata-kata hikmah, kita rasa wah ini mencerahkan. Dapat saja cahaya daripada Quran, ya, dia akan menerangi. Cuma cabarannya kadang-kadang pasal cahaya Quran, matahari itu dia tak bagi peluang untuk masuk dalam hati. Kan? Dia pakai lampu bulat, lampu pendaflor, lampu tu nampak macam, "Ui, terangnya." Kan? Lepas tu tengok kan, wah, terangnya. Akhirnya terlupa bahawa ada lampu yang paling terang yang sebenarnya boleh diakses oleh semua, dan kalau ada orang tak sedar, tuan-tuanlah yang akan mempromosikan, ya, cahaya paling terang tersebut yang namanya adalah Al-Quran. Ya, saya harap membantu jawapan sebentar tadi, ya. InsyaAllah. Baik, silakan kalau ada tambahan. Ya, soalan Ustaz Ami sebelum ke sana. Kak Ani dulu kan? Kak Ani ada. Okey, silakan sebelum ke sana. Kak sikit je. Sebab makcik-makcik ni selalu kalau turun tadabbur pada masyarakat yang tua-tua lah. Dan to me, to build the trust dengan target audience ataupun audience itu sangat bermanfaat, dan menggunakan bahasa mengikut mengikut bahasa daerah. Kalau kita orang Kelantan ni, kalau kita kecek Kelantan, dia rasa lebih mesra lah. Betul. Kalau kita Terengganu kena kecek dalang-dalang gitulah. Dan itu sangat membina lah, sangat membina. Ini adalah tadabbur bukan kepada budak-budak sekolah. Jadi dia merasakan kebersamaan, dekatlah dengan kita, dan Betul. gunakan bahasa daerah walaupun tidak sepenuhnya, sangat membantu. Kak ni pun setakat 5 tahun balik Kelantan ni dah pandai cakap Kelantan sangat-sangat. Syukur alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya. Thank Baik. you. Terima kasih, ya. Easy sebentar tadi ialah bahasa setempat, tuan-tuan, ya. Jadi itu sebabnya mengapa kita buat program ini, agar tuan-tuan nanti convert lah kepada bahasa masing-masing. Jangan pula pasal belajar di topik ini tiba-tiba je semua cakap bahasa Inggeris pula lepas ni, kan? Ataupun nak cakap bahasa Arab je selalu dengan makcik-makcik kampung, ya. Jangan, kita masih lagi kena aware, sedar bahawa asas kita bahasa Melayu. Kemudian kalau orang itu bahasa Melayu Kelantan di Ceruk sana itu, dia perlu diberi contoh. Contoh tak boleh pakai kapal terbang ke, pasal dia mungkin tak pernah naik kapal terbang, kan? Mungkin naik perahu ke, kan, naik beca ke, naik apalah. Jadi di situ adalah contoh-contoh yang relevan berdasarkan kepada kawasan setempat, dan kita memerlukan ramai. Yang penting kita nak bawa pelbagai pendekatan ini, poin utamanya nak membawa cahaya Al-Quran itu ke pelbagai tempat, sehingga kan mereka tak ada rasa kekok ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, kita ada satu, silakan Ustaz Ami. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, berdasarkan kaedah tadabbur ataupun level tadabbur 1 sehingga 8 itu, ya, kita berpaksikan kepada satu ayat, kemudian kita hubung kait dengan komponen-komponen yang lain lah. Maknanya kita lebih kepada tadabbur secara lengkap, ya? Ayat dengan ayat sebelum, ayat selepas, ayat dengan nama surah, kan? Tapi ada setengah, mana saya tengok pendekatan pentadabbur yang lain juga, dia macam melintang. Contohnya nama surah Al-Baqarah dengan nama surah juga sebelum dan nama surah selepas. Maknanya macam melintang, ataupun tema surah dengan tema surah selepas, tema surah sebelum. Soalan saya, tu level berapa? Okey, baik. Okey. Kalau bercakap tentang tema, ya, kita tahu bahawa ada istilah tema, kan? Level berapa tadi? 4 ke 5? 4, ya. Maksudnya kita tengok ayat dengan tema. Tetapi ada pentadabbur yang dia bukan sekadar tengok satu surah sahaja dengan ayat tersebut, tapi dia bagi tema-tema bagi surah-surah yang lain. Itu sebagai satu tanasub juga, ya, satu kaitan yang menarik. Tetapi yang pastinya ialah kita kena pergi, dia yang kita akan belajar nanti, tapi saya kongsikan juga, surah ini maksud asalnya suar, iaitu dinding bagi sebuah kota, ya. Sebabnya kalau kita pergi Ipoh, ya, kemudian kita pergi London, kita akan nampak macam sama, tetapi sebenarnya Bandar Ipoh, London, cuma adalah kaitan disebabkan British pernah sampai ke Ipoh,
Ya, tetapi ipoh is ipoh. Jadi dinding-dinding, binaan-binaan yang mewakili bandar ipoh. Setiap surah dia adalah satu kota. Dia ada ciri-cirinya dan dia amat eksklusif. Itu sebabnya Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah berbeza dengan Alif Lam Mim dalam surah Al-Ankabut ataupun Alif Lam Mim dalam surah Ar-Rum contohnya. Jadi kalau kita melihat kepada tadi tema kaitan antara surah-surah, kita boleh letakkan dia sebagai level 4. Ya, level 4, tahap yang keempat. Tapi yang pentingnya ialah dia bukan sekadar kita kata surah sebelah ini berkaitan dengan ini dan surah ini, pasal kita ada 114 je. Kan? Kepimpinan dalam surah Al-Baqarah, seterusnya kita perlulah mempunyai prinsip seperti mana dalam surah Ali Imran, dan seterusnya pada surah yang keempat, iaitu kita kena menghormati kumpulan yang lemah ataupun kurang seperti anak yatim ataupun orang miskin ataupun wanita dalam masyarakat. Kita boleh kaitkan tema macam tu kan. Tapi dia sekali lalu lintas je lah. Dia good to know, ya. Tetapi kalau kita nak menyelesaikan masalah, kita memang kena pergi ke dalam kota tersebut. Tak boleh secara on the surface saja. Ya, tapi itu ilmu-ilmu yang bermanfaat, boleh dimaklumkan agar orang tahulah, oh, tema besar surah Baqarah kepimpinan, pendidikan anak-anak dalam surah Luqman, Maryam tentang hubungan ibu ayah, kalau bercakap tentang surah Taghabun, konflik dalam rumah tangga, surah At-Talaq, konflik rumah tangga, surah At-Tahrim, menjaga keluarga. So kita dapat gambaran, tetapi dia belum menyelesaikan lagi. Dia macam big picture, ipoh, kan? Tapi lepas tu kita kena tengoklah, masuk ke dalam bandar ipoh, baru kita dapat, oh, ada kedai itu, ini dan sebagainya, yang itu masih memerlukan tadabbur bagi setiap ayat yang kita belajar. Ya, jadi terima kasih Ustaz Amir memberi highlight tentang kaitan antara surah-surah, pasal susunan surah dalam Quran bukannya pilihan Nabi. Ia ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia ada rahsia yang tersendiri dan dia amat menarik untuk kita menambahkan lagi keimanan kita kepada Al-Quran, insya-Allah. Baik. Kita ada satu tadi. Ya, sana. Silakan. Oh, sini dulu. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Abdul Manaf bin Abdul Halim. Nak tanya satu soalan. Berkaitan dengan tadabbur yang kita belajar ni akan level 1, level 2 dan insya-Allah akan level 8 lepas ni ke atas. Jadi adakah semua level ni apabila kita berhadapan dengan mana-mana audiens, kita akan menggunakan ke semua 1 hingga 8 ataupun kita pilih mengikut tahap-tahap? Baik. Terima kasih. Soalannya ialah kita belajar 1 sampai 8, bila kita berjumpa dengan klien, berjumpa dengan pelanggan ke pendengar, masuk ke TV ke, kita nak pakai level berapa? Jawapannya apa tuan-tuan? Tengok audience, ya, tahapnya. Dan kalau kita dah ada banyak barang-barang, batu bata, besi, pelbagai kualiti, kita rasa, oh, dia ni sesuai rumah 1 tingkat. Kita bagi bahan yang sesuai, kita gabungkan level 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pasal kita ada banyak bahan. Kalau kita ada batu bata je, level 1. Kan? Kita boleh bagi kepada pelanggan kita ataupun pendengar kita level berapa? 1 sahaja. Ya. Jadi sebenarnya level 1 sampai level 8 ini adalah kita melengkapkan ilmu, tapi tak lengkap pun, tak pernah habis. Ya. Jadi kita terus explore dan kita mohon Allah. Ya. Contohnya kalau saya sekarang ni banyak berbincang surah Al-Fajr, ya, merisi Quran hour lah dekat sana dekat sini. Ada masa yang saya bagi level 1-2, kan? Pasal masa pendek. Tapi bila bagi setengah jam, mungkin sampai 4-5. Lepas tu pergi masjid lain, saya tukar lagi. Level 5-6. Pun fokus pada fajar. Lepas tu fokus pada lail. Tukar pada, jadi dia tidak bertepian sebenarnya. Ya. Jadi tidak ada syarat. Ya. Walaupun makcik kampung, ya, tapi kita pernah tadabbur level 6-7, kita boleh je cakap pada dia, makcik, sebenarnya makcik suka bangun malam tak? Kata, weh, suka nak. Contohnya kan. Maka kita dah boleh dah cakap, makcik bangun malam, suka bangun pagi tu, Allah dah memang puji makcik dalam awal surah Al-Fajr. Ini ciri orang masuk syurga makcik. Ya, kena. Gitu. Ya.
Lepas tu kita boleh masuk al-fajar tu makcik, sebenarnya daripada gelap menyingsingnya cahaya. Bila dalam keadaan musyrik Mekah ini penuh dengan jahiliah kegelapan, bila Nabi dengar wal fajr, maksudnya cahaya akan menyingsing. Lepas ni Islam akan bangkit dan menang. Oh, makcik ni sebenarnya sedang membina kemenangan pada Kelantan dan dunia ini sekarang ni makcik. Ya kena. Itulah contohnya kan. Itu tadabbur level 6 tapi disampaikan pada makcik di hujung kampung. Yang penting ialah kita faham dululah ayat tersebut. Mana kita olahkan relevant, easy dan juga menjawab soalan why. Yang sebenarnya makcik ini pun dia nakkan juga satu pengisian level 6, 7, 8 sebenarnya. Tapi janganlah terlampau tinggi sangat. Makcik, wal fajar ini makcik, dia ada kaitan tentang fujuraha wa taqwaha makcik. Tahu tak makcik itu surah apa makcik? Tak tahu. Makcik, astagfirullah makcik. Tak tahu. Makcik hidup berapa tahun dah? 70 tahun. Tak tahu makcik. Istighfar makcik. Kalau makcik dengar gitu, tak panggil dah kita. Ya. Jadi kita memudahkan, walaupun ilmunya tinggi, tetapi dia tetap juga merasakan, kan? Dia sampai tak boleh speechless. Kan? Dia dengar tu dia rasa itulah yang kita harapkan bila kita melihat kepada ayat wama alaina illal balagul mubin. Subhanallah kan? Baik, dengan ini saya rasa kita sudah berada di penghujung. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini atas kesudian bersama sepanjang 3 slot. Dan saya mohon maaf kekurangan dan kita doakan agar perjalanan tuan-tuan balik ke tempat masing-masing bolehlah berfikir-fikir bagaimana memanfaatkan ilmu yang ada. Jadi kelas pertama kita bagi full timers adalah 9 pagi hari Isnin, insya-Allah maklumat nanti akan diberi tahu. Bagi part timer ada yang rasa saya nak jadi full timer, nanti beritahulah pada urus dia macam mana boleh upgrade kepada full timer. Kalau nak ikut kelas pagi, kalau tidak pun kalau ada yang berminat untuk belajar perbendaharaan kata ataupun kemahiran tambahan lain, nanti kami akan bincang di peringkat trainer dan urus dia bagaimana boleh semua sebahagian yang ingin akses kepada maklumat tersebut. Jadi selamat berjaya, kita bertemu pada 17 hari bulan September insya-Allah. Saya cadangkan ialah kalau boleh pada waktu itu, terutama slot pagi sampai petang lah, pasal kita showcase kan, open pada public. Minimum tuan-tuan boleh bawa 3 orang datang untuk mendengar tadabbur, dan saya merancang untuk berbincang tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Perjuangan Nabi. Lebih kurang begitulah. Kalau ada cadangan lain, tajuk lain, kita akan ubah. Tapi begitulah berkaitan pasal kita dah dekat dengan Maulid Rasul, kita nak ambil sempena dengan perkara tersebut. Jadi boleh ajak 3 orang dan ke atas. Jadi kita boleh meriahkan, bukan dewan ini, dewan Renai. Renaissance. Okey. Renaissance dahulu. Jadi harapnya nanti mereka boleh mendengar cahaya-cahaya Al-Quran sehinggakan kegelapan-kegelapan cabaran yang ada. Kita tak tahu siapa yang terkesan, tetapi yang pastinya Quran itu cahaya benderang untuk semua insya-Allah. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.